Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu versus Kelantan FC, yang mana Terengganu menang 8-0 pada perlawanan ini. Ini adalah jumlah jaringan yang terbesar dan juga terbanyak dalam saingan Liga Super 2023. Tahniah untuk Terengganu. Dan untuk game ni, Ivan Mahmud sekali lagi menjaringkan hat-trick, tetapi kali ini dia menjaringkan perfect ataupun sempurna, hat-trick yang sempurna dengan jaringan menggunakan kepala, kaki kanan dan juga kaki kiri. So that is a good thing lah tentang Ivan Mahmud yang tengah konsisten dalam beberapa game. Tetapi untuk perlawanan ni agak mengecewakan kalau kita lihat performance yang ditunjukkan oleh pasukan Kelantan. Sebab main dekat home, tetapi mereka punya performance boleh dikatakan tidak seperti game-game yang sebelum ni. Game-game yang sebelum ni mereka menunjukkan spirit yang bagus, semangat yang bagus. Tetapi untuk game ni mereka bermain dengan keadaan yang di bawah below par, dan saya tak expect pun yang Kelantan nak main macam tu dan kena tibai sampai 8-0. Nasib baiklah tak kena sampai 10-0 lah pada perlawanan semalam. So there is something wrong somewhere lah. Mungkin ada masalah yang perlu mereka selesaikan dengan cepat dan cari jalan penyelesaian untuk pasukan Kelantan bangkit semula. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang positif tentang pasukan Terengganu yang boleh saya highlightkan pada perlawanan ni? Perkara yang positif kalau kita lihat untuk pasukan Terengganu pada perlawanan ni, mereka berjaya untuk menunjukkan satu corak permainan yang bagus di atas padang, sama ada daripada segi open gameplay ataupun daripada segi set pieces yang mereka dapatkan. Bahkan kalau kita lihat daripada segi chemistry, mereka sudah menunjukkan satu performance dan juga improvement yang bagus untuk skuad Terengganu yang sekarang. Kalau kita lihat daripada 8 gol tu, beberapa gol yang telah dihasilkan oleh pasukan Terengganu adalah daripada segi set pieces yang mereka dapatkan, sama ada dari corner kick ataupun free kick. Mereka berjaya untuk execute peluang-peluang tersebut kepada jaringan pada perlawanan semalam. So benda tu positif lah. Sebab apa? Sebab bukan senang nak menjaringkan lebih daripada satu gol melalui set pieces ketika dalam real game ataupun perlawanan semalam. Dan semalam pasukan Terengganu berjaya untuk menjaringkan lebih daripada 2 gol melalui set pieces. So benda tu positif, bermakna mereka telah improve mereka punya free kick dan juga mereka punya corner kick untuk mencari jalan penyelesaian untuk menyudahkan peluang-peluang tersebut melalui set pieces yang mereka dapatkan. So benda tu positif. Dan daripada segi open gameplay, kalau kita lihat pasukan Terengganu bermain dengan open, mereka berjaya bertindak as a team dan mereka berjaya untuk memanfaatkan kesilapan-kesilapan daripada pihak lawan iaitu Kelantan untuk menjaringkan gol. Contohnya macam gol Nik Sharif Hasifi, bagaimana pemain pasukan Kelantan membuat mistake untuk membuat backheel passing kepada pemain dia, tiba-tiba Nik Sharif dah melakukan pressure dan dapat bola tu dan menjaringkan gol dengan tenang sekali lah. So benda tu positif lah. Bermaksud di sini pasukan Terengganu dah berjaya untuk mencapai keserasian dan juga mereka punya momentum diteruskan lagi dengan kemenangan demi kemenangan. Baiklah, perkara yang positif yang kita boleh ceritakan tentang pasukan Terengganu yang kedua adalah mengenai bagaimana penlibatan Sony Nordin dan juga bagaimana improve-nya Ivan Mahmud as a striker ataupun sebagai target man. Kalau kita lihat dalam beberapa game di early season, memang kita akan katakan yang Sony Nordin agak kurang daripada segi decision making dan juga dari segi team play. Tetapi pada perlawanan ni kita boleh nampak dalam beberapa game yang lepas pun Sony Nordin dah mula improve untuk bermain sebagai seorang winger yang sejati. Bermaksud di sini dia adalah bertindak sebagai seorang winger untuk menjadi seorang winger yang boleh memberi assist kepada bahagian hadapan ataupun serangan pasukan Terengganu lah. Dan untuk game ni kita boleh nampak banyak pergerakan daripada Sony Nordin. Memang ada berlakunya lagi situasi individual punya orang kata apa, skill dan juga individu punya performance, individu play punya corak. Tetapi daripada segi decision wise, kita boleh nampak yang Sony Nordin sudah improve dari keputusan yang dia ambil ketika dia dapat ataupun tengah pegang bola, sama ada untuk release ball tu dengan lebih cepat ataupun untuk crossing ataupun melakukan percubaan lah. Jadi benda tu kita boleh katakan Sony Nordin dah improve untuk menjadi better player, untuk involve dengan team play. Disebabkan itulah kita boleh nampak a lot of connection ataupun bagaimana kesinambungan dengan dia
cara dengan untuk mencari Ivan Mahmud di bahagian hadapan telah banyak berubah dan menjadi perkara yang lebih positif, dan disebabkan perubahan tersebut kita boleh nampak yang dia boleh cipta banyak assist, dan dalam pada masa yang sama Ivan Mahmud pun boleh untuk score the goal. Dan bercakap pula tentang Ivan Mahmud, apa yang boleh saya katakan buat masa sekarang, Ivan Mahmud dia dah improve daripada segi dia punya positioning, daripada segi dia punya ball control, dan juga daripada segi dia punya aerial duel ataupun perebutan di bola udara. Kalau kita lihat dalam kembali recap balik dalam beberapa game ketika awal season, memang kita boleh katakan Ivan Mahmud adalah player yang tinggi tetapi sukar untuk memenangi aerial duel. Tetapi dalam beberapa game yang dah berlalu ataupun game yang semalam, kita boleh nampak yang Ivan Mahmud dah makin serasi dan juga makin sesuaikan diri dengan taktikal yang diterapkan oleh Coach Tommy, dan dia juga berjaya untuk memenangi aerial duel ataupun untuk menanduk bola dengan sangat baik, dan dia juga boleh kontrol bola dengan lebih bagus, dan dia lebih tenang apabila dia pegang bola sebelum dia melakukan percubaan. Dan dalam pada peranan semalam kita boleh nampaklah bagaimana ketenangan yang ada pada dia berjaya untuk membawa diri dia kepada perfect hat-trick. So that is a good thing lah tentang improvement yang ditunjukkan oleh kedua-dua player ni, iaitu Ivan Mahmud dan juga Sony Nordin, yang mana memang saya nampak banyak improvement lah berbanding daripada early season yang mereka bermain secara bersama. Sekarang dah ada improvement yang sangat ketara, yang sangat signifikan lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat pada peranan semalam, pasukan Terengganu bermain dengan sangat bagus. In term of defending pun mereka bagus, yang mana kalau kita lihat pasukan Kelantan bukannya tak menyerang, mereka menyerang dengan penggunaan daripada Nathaniel Seringo, daripada Haris Akif dan juga daripada Fazrul Amir, yang mana Haris Akif lebih kepada nombor 9 ataupun lebih kepada striker, dan juga Nathaniel Seringo sebagai lebih kepada attacking atau midfielder ataupun pemain nombor 10, dan Fazrul Amir sebagai left winger lah. Beberapa kali gerakan yang dilakukan oleh Nathaniel Seringo dan Haris Akif berjaya untuk melakukan penetration ke arah kawasan di box pasukan Terengganu. Contohnya ada satu hantaran yang dibuat oleh Nathaniel Seringo berjaya mencari Haris Akif, tetapi Haris Akif punya execution ataupun finishing agak tersasar sikit dan bola terkeluar lah. Tetapi mostly banyak gerakan yang dicipta oleh Nathaniel Seringo berjaya untuk di-intercept, berjaya untuk di-recovery balik oleh backline pasukan Terengganu untuk memastikan yang mereka punya kawasan di box tidak terlalu tidak ditembusi dan juga tidak dimasuki oleh pemain-pemain Kelantan. So defense pun kita kena puji. Dan kalau kita lihat daripada segi penggunaan Alif Zakaria untuk game ni, adalah benda yang efektif dia adalah daripada segi dia bertindak lebih advance ataupun move lebih forward ke bahagian hadapan. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat untuk game ni, Alif Zakaria memang dia bertindak sebagai inverted left back, yang mana dia akan masuk ke half space di bahagian tengah untuk memberi sokongan kepada Habib Harun sebelum Habib Harun dikeluarkan, dan untuk memberi sokongan kepada Hakim. Dan kalau kita lihat untuk game ni, Alif Zakaria sebenarnya dia banyak bergerak untuk lebih advance ke bahagian hadapan untuk berada berdekatan dengan D-box pasukan lawan, dan juga involve dengan combination play bersama dengan Sony Nordin lah. Dan dia juga ada melakukan beberapa percubaan. So that is a good thing. Sebab apa? Sebab kita nak tengok Alif Zakaria lebih move advance ataupun forward ke bahagian hadapan untuk involve dengan lebih banyak gerakan-gerakan serangan yang berhampiran dengan kotak penalti, untuk menjadikan dia sebagai inverted fullback yang lebih efektif, bukan sahaja daripada segi memberi sokongan kepada bahagian tengah ketika fasa build-up, tetapi memberi sokongan kepada bahagian attacking ketika mereka menyerang untuk menjaringkan gol. Sebab kita dah tahu lah daripada segi defending trait, recovery, memang Alif Zakaria dah bagus. Daripada bagi sokongan dekat bahagian tengah dah bagus. Cumanya apa yang ditunjukkan oleh Alif Zakaria semalam, memang kita nampak eager ataupun nampak dia punya kesungguhan untuk membantu bahagian serangan juga di kawasan di box pasukan lawan. So that is a good thing lah untuk unleash bakat yang ada pada Alif Zakaria untuk menjadi orang ataupun lebih kepada attacking minded punya left back punya inverted lah kan. Kalau kita sembang pasal Azam Azmi dah ada semua tu kan. Jadi memang kita boleh nampak lah daripada segi defense memang dia bagus, daripada segi attacking dia bagus. Cumanya Alif Zakaria sekarang dia tengah untuk berusaha ke arah tu, dan saya mengharapkan dia boleh cepat untuk adapt dan juga menjadi seorang left back yang lebih berminda serangan, yang boleh membantu Sony Nordin dalam pembentukan combination play di bahagian kiri dan juga memberi support lah kan. Jadi benda tu memang positif lah. Untuk bahagian tengah pula, kalau kita puji untuk pasukan Terengganu, Nurilo dan juga Engku Nur Syakir sebenarnya bertindak dengan sangat cemerlang, yang mana bermain dalam sistem double 10 ataupun dua attacking midfielder bukannya senang. Tetapi untuk game ni kita boleh nampak yang Engku Nur Syakir dan juga
Nurilo bertindak dengan sangat cemerlang dalam mengawal dan juga dictate the tempo di bahagian tengah untuk memastikan yang Terengganu boleh kontrol bahagian tengah dengan sangat baik lah. So benda tu positif lah. Nurilo dan Engku Nur Syakir dan Hakim serta Habib, mereka dah ada persefahaman yang mereka perlukan untuk kontrol bahagian tengah. Nik Syarif Hasipi pun dah bagus dan sebagainya. So itu untuk Terengganu lah. Jadi overall Terengganu semalam tak banyak benda yang kita boleh katakan. Mereka punya direct open gameplay dan sebagainya. Berjaya untuk score the goal like mereka bermain secara training je semalam. So memang 8-0 tu sepatutnya boleh lebih lah. Tapi tak apalah, 8 pun dah cukup menyedihkan lah untuk Kelantan. So untuk Kelantan FC semalam, macam saya cakap, attacking mereka ada. Nathaniel Seringo boleh buat game. Mereka ada Haris Akif yang boleh buat larian untuk beat pertahanan lawan. Fazrul Amir ada diguna pakai dalam fasa menyerang. Tetapi mereka punya midfield tak ada langsung yang memberikan tekanan pressure, menyebabkan Terengganu bermaharaja lela di kawasan tersebut. Defend agak loose, mereka tak compact dan sebagainya, menyebabkan pasukan Terengganu attack. Mereka berjaya menang. Dalam situasi set pieces, pasukan Terengganu manfaatkan segala peluang yang mereka ada. Pemain-pemain Kelantan tak boleh nak area 2 dan sebagainya. Mereka banyak memberi mistake dan ruang. Jadi macam itulah Kelantan kena. Nak komen banyak pun kesian sebab kena sampai 8-0 sebab mereka memang beraksi di bawah below par lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.